Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, kali ini cikgu nak terangkan berkenaan dengan pecahan daripada suatu kuantiti. Okey, muka surat 83 dalam buku teks tahun 4 melalui beberapa contoh yang diberilah. Okey, untuk contoh yang pertama, kalau adik-adik lihat, saya akan isikan 1/5 daripada semua karipap ini dalam setiap pinggan. Okey, maknanya dia nak isikan setiap pinggan tu dengan karipap sebanyak 1/5 daripada jumlah karipap yang ada. Okey. Jadi kalau adik-adik lihat kat sini, pinggan ada 5. Okey. Yang dia nak agihkan, karipap yang dia nak agihkan, kalau adik-adik lihat kat sini, dia tulis 14. Tetapi sebenarnya karipap tu ada 15. Kalau 14 mana cukup nak agihkan dalam 5 pinggan, betul tak? Jadi tak cukup. Dan ada baki kan. Jadi cuba lihat dekat tangan dia. Okay, dekat tangan dia tu dia ada pegang satu pinggan, satu karipap. Okay, jadi karipap sebenarnya ada 15. Sini 14 dan dekat tangan dia tu ada satu. Okay, kalau kita kira yang ni saja tak cukup lah. Okay, jadi kat sini cara pengiraan ada dua. Kalau ada dilihat kat sini dia tunjuk ada dua cara. Okay, cara yang pertama melalui lukisan. Okay, dia lukis. Okay, dia lukis maksudnya dia lukis satu, okey, ni cara nak lukis dia macam ni. Mula-mula buat petak besar. Okey. Kemudian agihkan kepada 5 bahagian, 1 2 3 4 5. 5 bahagian ni merujuk kepada bilangan pinggan lah. Okey, sebab dia nak isikan ke dalam 5 pinggan kan. Jadi kita agihkan, kita potong kepada 5 bahagian. Kemudian kita lukis satu, kita mula daripada kotak pertama, kita lukis 1 2 3 4 5 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Kena kira sampai habis. Okay, jangan kira setiap kotak dulu. 1, 2, 3 macam tu. Tak boleh. Kena agihkan setiap kotak tu. Ibarat dia kita ambil karipap tu, kita letak. Okay, pinggan ni satu, pinggan ni satu, pinggan ni satu. Maknanya kena kira daripada ke sini. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Boleh faham Okay, maka jawapan dia, nak tahu berapa jawapan dia untuk 1/5 daripada 15 biji ni, kita kira satu pinggan lah. Satu pinggan ada 1, 2, 3. Okay, jawapannya 3 biji. Okay, itu kalau melalui kaedah lukis lah. Untuk bilangan yang sedikit, boleh kita lukis. Kalau bilangan dia 100 lebih, jenuh nak lukis pinggan tu. Okay, jenuh lah, banyak. Lebih baik adik-adik tahu cara yang kedua, iaitu cara pengiraan. Okay, cara pengiraan dia, kalau kita jumpa pecahan daripada suatu nilai, okay, maka daripada ni adalah darab. Okay, maka adik-adik buat macam ni, 1/5 darab 15. Okay, dia ada sebut kat sini, daripada bermaksud darab. Jadi ke atas kita darabkan, okay, 1 darab 15 dapat 15. Bahagi dengan 5. 15/5 ni bahagi 5 lah. Okay, kalau tak boleh nak mansuh, kita buat bentuk lazim lah. Okay, tapi kalau tahu kaedah pemansuhan, boleh kira cek kaedah pemansuhan. Okay, kaedah pemansuhan macam ni. Ni kan kita dapat 15/5 kan. Kita boleh buat dua cara, sama ada 15 nak bahagi 5 macam ni. Okay, ataupun 15 bahagi 5 ni guna kaedah pemansuhan. Kalau cara bahagi bentuk lazim biasa, 1 bahagi 5 tak boleh. Okay, kalau 15, 3 darab 5, 15 kan. Okay, maka dapat jawapan dia sama dengan 3. Yang ni pun samalah, per ni bahagi juga. Okay, tapi guna kaedah pemansuhan, kita tengok sifir 5 ada 15 kan. 1 darab 5, 5. 3 darab 5, 15. Jadi kita kena sebut 5 tu di tengah, sebab kita guna sifir 5 kan. Nak sebut kat depan pun boleh. Okay, contoh cara sebut kat depan, 5 darab 1, 5. 5 darab 3, 15. Okay, mana-manalah cara yang adik-adik faham. Okay, jawapannya juga 3 lah, sama. Okey, seterusnya 3/4 daripada berapa biji guli ialah guli biru. 3/4 daripada bilangan guli. Kita tak tahu bilangan guli itu berapa. Adalah guli warna biru. Dia tanya nyatakan bilangan guli biru yang mungkin. Berapa bilangan guli biru yang mungkin ni? Okey. Okey. Jadi kalau okey, untuk soalan ni guna kaedah cuba jaya pun boleh. Kita mencuba nombor apa-apa kan. Okey. Sebagai contoh, 3/4 daripada ni kan, daripada ni darab, daripada jumlah biji guli, maknanya kita tak tahu sini anu.
Okey, ialah guli biru. Ialah guli biru. Yang ni adalah warna biru. Okey. Dan dia tanya, nyatakan bilangan guli biru yang mungkin. Maknanya yang mungkin ni kat sini ada banyak lah. Okey, macam-macam. Okey, ada banyak jawapan yang adik-adik boleh tulis kat sini. Dan yang pasti, okey, yang pasti jangan ada baki. Okey, jangan ada baki ataupun ada perpuluhan. Okey, sebab bilangan guli ni dia sebiji-sebiji. Dia tak boleh sebelah-sebelah macam kek. Okey. Jadi dia jadi kita kena ambil nilai yang boleh dibahagi tepat dengan 4. Okey, maksud cikgu kat sini cari nombor yang ada dalam sifir 4. Okey, sebagai contoh ambil digit 4 tu sendiri. 4. Okey, sebagai contoh kita ambil 4. Okey, kalau kita ambil 4 kita boleh terus potong guna sifir 4. 1 darab 4 4, 1 darab 4 4. 3 darab 1 3. Ada kemungkinan jawapannya adalah 3. Okey, kemungkinan. Kalau adik-adik gantikan anu ni dengan nilai lain, sebagai contoh adik-adik kata bilangan guli yang ada tu bukannya 4. Okey, kat sini maknanya bilangan guli, jumlah guli. Okey, jumlah guli ni termasuk guli yang warna lain sekali lah. Okey. Kalau kat sini, kalau kita letak 4, maknanya kalau kita kira kita dapat 3 kan. 3 warna biru. Okey, selebihnya tu warna lain lah. Mungkin warna merah ke, warna hijau ke. Asalnya ada 4 kan. 4 tolak 3 dapat 1. 1 tu bukan warna biru lah. Okey. Kalau adik-adik kata kat sini bilangan dia adalah 8. Sebagai contoh, adik-adik kata anu ni kita nak letak 8 sebab 8 ni ada dalam sifir 4 juga kan. Okey, jadi kita kira berapa bilangan warna biru. Okey, guna sifir 4, 1 darab 4 4, 2 darab 4 8. 3 darab 2 adalah 6. Maka bilangan guli warna biru adalah 6 biji. Guli ada 8 kan. Jadi 8 tolak 2, 8 tolak 6 ada baki 2. 2 tu adalah warna lain lah, bukan warna biru. Okey, itu maksud dia. Jadi 6 biji juga mungkin. Okey, kat sini tidak ada jawapan yang tetap lah. Okey, jawapannya boleh berubah. Okey, sebab bilangan ataupun jumlah asal dia tidak beritahu. Okey, jadi terpulang pada kita nak letak apa nombor dia. Jadi cara yang terbaik kalau soalan macam ni tanya dalam peperiksaan, cara yang terbaik adalah tengok nombor bawah. Paling senang ikut nombor bawah. Terus boleh 4. Okey, ataupun sifir dia lah. 4 boleh, 8 boleh, 12 boleh, 16 boleh, 20 boleh dan seterusnya lah. Okey, boleh faham Okey, sekarang kita lihat contoh yang kedua. 5/7 daripada 35 penganan dihidang kepada tetamu. Berapakah penganan yang dihidang? Penganan ni apa benda Cikgu Robi tak kenal ni. Okey, ni ada. Okey, ada kat sini. Sekilas fakta, penganan atau penyaram ialah kuih tradisional masyarakat Sarawak dan Sabah. Oh, patutlah Cikgu Robi tak pernah jumpa ni. Jadi orang Sabah Sarawak bolehlah post kat Cikgu Robi nak rasa juga kuih ni rasa macam mana. Okey, kita lihat soalan dia. Dia tanya. Okey, soalan dia kat sini dia tanya berapa penganan yang dihidang. Okey, dia sebut kat atas 5/7 daripada 35 yang dihidang. Okey, jadi pengiraan dia ada dua cara macam tadi juga. Okey, macam contoh yang pertama tadi, adik-adik boleh lukis. Kalau nak lukis, kena lukis yang pertama kena lukis kepada 7 bahagian lah. Buat kotak besar, pecahkan kepada 7. 1 2 3 4 5 6 7. Kena ada 7 bahagian. Okey, kemudian isi untuk petak yang ni tak payah buat pun tak apa. Okey, dia buat ni nak bagi nampak kemas lah. Okey, kemudian kira 35 biji daripada sini, kira sampai habis 35 tu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 sampai 35, tak ada lebih. Okey, tak ada lebih, maknanya cukup-cukup. Okey, jadi setiap tetamu dapat berapa? Tengok satu laju ni. Okey, 1 2 3 4 5. Maka setiap orang dapat 5. Kalau soalan tanya berapakah setiap tetamu dapat, jawapan dia 1 2 3 4 5. Kita kira satu laju. Ini kalau setiap orang. Okey, setiap tetamu. Sekarang dia tanya berapa penganan yang dihidang, maknanya jumlah. Maksudnya 5/7 ni, maksudnya berapa bilangan dia. Jadi dia kira lah 5 laju. Okey, 5 bahagian. 1 2 3 4 5. Maksudnya 5 orang tetamu lah. Seorang tetamu dapat 5. Kalau 5 orang tetamu, 5, 10, 15, 20, 25. Maka jawapannya 25 penganan yang dihidangkan. Yang selebihnya ada 2/7 lah, iaitu 10.
Daripada 35 tadi, daripada 35 biji tu, 25 dihidangkan, dia tinggal kat rumah dia 10 saja. Bagus kan? Itu kalau mengikut kaedah lukisan. Sekarang kita lihat kaedah pengiraan. Okay, pengiraan 5/7 daripada 35, maksudnya 5/7 darab 35. Okey, kalau adik-adik lihat kat sini, dia tunjuk kaedah pemansuhan. Okey, maknanya adik-adik tahun 4 kena belajar kaedah pemansuhan sebab dalam buku teks ada ajar. Jadi, cikgu tunjukkan lagi sekali 5/7 darab 35. Okey. Cara kita nak mansuh, kita lihat nombor bawah. Kalau bawah ni nombor 7, maka kita akan guna sifir 7 lah. Okey, kita akan guna sifir 7. Okey, sifir 7. 1 darab 7 dapat 7. Yang kita dapat kita potong. 35 sifir 7. 5 darab 7 35. Kan? 3 tak boleh kalau kita lihat. Okay, kita kena lihat daripada depan lah. 3 sifir 7 tak ada. 3 ni kecil, boleh letak sifar kat atas. Okay. Kemudian terus 2 nombor. 5 darab 7 35. Okay, maka kita hanya perlu darab 5 darab 5. 5 darab 5 dapat 25. Jawapannya 25. Okay, boleh faham Kalau kita tak tahu pemansuhan, kita kena kira seperti biasalah. 5 darab 35. Nak corak tak boleh nombor tu besar. Maka 35 kena darab dengan 5. Dapat jawapan. Kemudian jawapan yang kita dapat ni, okey, kita kira 5 darab 5 25. 5 darab 3 15, 16, 17. 175 kena bahagi dengan 7. Okey, kerja banyak. Ya, kena buat 2 kali kan. Darab lagi, bahagi lagi. Okey. Jadi yang ni kita cepatlah. Okey, kaedah ni cepat. Tapi yang penting kena lancar sifir. Okey, kena lancar sifir. Okey, seterusnya kita lihat contoh yang ketiga. 1/1/5 daripada 20. Dia tunjukkan 2 contoh penyelesaian kat sini. Okey, cara yang pertama 1/1/5 darab dengan 20. Okey, daripada ni darab. Langkah pertama dia tukarkan kepada pecahan tak wajar. 1 darab 5, 5 tambah 1 dapat 6. 6/5 darab 20. Okey, dia guna kaedah pemansuhan, guna sifir 5. Okey, 6/5 darab 20. Guna sifir 5. 1 darab 5, 5. 2, 5, sifir 5 tak ada 2. Okey, letak sifar, boleh terus 2 digit. 20. 4 darab 5, 20. Okey, jadi 6 darab 4 dapat 24. Okey, kaedah yang kedua, kaedah gambar rajah. Kalau gambar rajah, adik-adik kena buat macam ni. Yang ni adalah nombor bercampur. Kalau nombor bercampur, maknanya kita kena asingkan satu ni, satu gambar. Buat petak satu. Okey, buat petak macam ni. Okey, dan 1/5 ni, satu lagi petak sama besar. Sama besar dengan yang ni lah. Kena buat sama besar lah. Okey, kemudian kalau kat sini dia untuk pecahan, ada dia kena lihat yang pecahan ni 1/5 ni. Bawah dia 5 kan. Okey, kalau bawah dia 5, maknanya kita kena pecahkan kepada 5. Kalau tadi kita pecahkan menegak, betul tak? Yang ni dia pecahkan melintang, sama je. Okey, kalau yang ni dia potong melintang 5 tu. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Mesti 5. Kalau nak potong 5 tu menegak pun boleh juga, tak ada masalah, sama je. Okey, pecahkan 5, 3, 4, 5. Okey. Okey, kemudian yang ni kena kira biar cukup 20. Okey. Maksudnya kalau kita potong kepada 5 bahagian, okay, nak cukup 20, kita kena kira lah 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15 tak cukup. 16, 17, 18, 19, 20. Maksudnya kita kena belah kotak yang kita agihkan kepada 5 bahagian tadi, kita kena pecahkan jadi 20. 5 darab 4 lah 20 kan. Maknanya kena potong 4 lah. Potong 4. Potong 4 sama lah. Okay, nak jadi 20 tu, nak kena dapat 20. Jadi tadi kita potong 5 kan. Jadi 5 darab berapa? Nak jadi 20. 5 darab 4 lah kan. Maka kita kena potong 4. Yang ni pun sama. Dan kalau kita lihat kat sini, 1/1/5 ni dia pecahkan jadi 1 dan 1/5. Untuk 1 ni maknanya lorek semua. 1. Ibarat dia kita dapat sebiji kek.
satu tu mana semua. Okey, semua bahagian. Okey, yang ni dah semua dah. Untuk yang ni 1/5. Tadi kita potong 5 ke bawah kan. Jadi kita lorek 1/5 atas sajalah. Okey, kemudian kita kira lah jumlah yang berlorek semuanya. Kat sini 20, 21, 22, 23, 24. Maka jawapannya 24. Rasa lukis ni lagi rumit rasanya, kan? Pengiraan lagi senang lah. Walaupun kalau tak reti mansuh pun, darab bahagikan nombor bawah. Lagi cepat. Okey. Ni bilangan dia, kalau banyak dia jadi masalah sikit lah. Okey. Ini kalau satu kat depan, kalau sini 3 kat depan, nak kena lukis lagi banyak. Okey. Okey. Ada satu lagi contoh yang terakhir, iaitu contoh yang keempat. Okey, soalan dia. 2/3 daripada 90. Okey. Untuk contoh yang keempat ni, dia tak lukis gambar lah. Kenapa? Sebab bilangan dia dah 90. Okey. Jadi nak lukis tu sangat banyak lah kotak dia. Okey. Jadi cuba belajar cara pengiraan. Untuk kaedah melukis kotak tu, kena tahulah juga kod-kod dia tanya kan. Kalau arahan soalan suruh selesaikan menggunakan gambar rajah, kena guna kotak tu lah. Okay, jadi kena tahulah. Okey, soalan nombor 4 ni, kita buat 2/3 darab 90. Tukarkan kepada tak wajar. 2 darab 3, 6. Tambah dengan 2 dapat 8. 8/3 darab 90. Okey, 8/3 darab 90. Okey, kita cuba mansuhkan. Guna sifar 3. 1 darab 3, 3. 3 darab 3, 9. Sifar darab 3, sifar. 8 darab 30. Kalau tak nak buat betul lazim, kira macam ni. 8 darab sifar, sifar. 8 darab 3, 24. Jadi jawapannya 240. Okey, kat sini ada cara yang kedua. Okey. Untuk cara yang kedua ni, dia guna garis nombor. Okey, macam mana dia agihkan nombor di bawah dan nombor di atas, dia buat macam ni. Okay, sebab nombor yang soalan dia bagi 2/3 kan. Dia lihat nombor 3 ni. Jadi dia base kepada nombor 3 ni, penyebut 3 ni, maka dia akan bermula dengan 1/3 lah. Okey, menggunakan penyebut 3 ni. Jadi bermula dengan 1/3, 2/3, 3/3, 4/3 sampai 9/3. Okey, sebab nombor dia kalau kita tukar kepada tak wajar tadi dapat 8/3 kan. Dapat kat sini. Okey, kemudian kat bawah ni pula dia tulis nombor ni, dia ambil daripada mana? Daripada 1/3 ni lah. Dia menggunakan 1/3. Untuk 1/3 ni berapa? Maknanya nak tak nak kena darab 90 juga. Okey, maknanya dia darab guna cara ni jugalah kalau ikut kan. Okey, bezanya dia buat garis nombor. Okey, dia kira dapat 30. Maka setiap senggatan ni 30. 30 tambah 30 tambah 30 tambah 30 sampai dapat 240 untuk 8/3 yang ditanya ni lah. Jadi saya rasa lebih baik guna cara yang pertama ni lah. Terbaik guna cara yang pertama ni. Cuba belajar cara yang pertama. Kalau tak pandai nak mansuh, guna kaedah biasa. Darabkan, kemudian bahagikan nombor bawah. Okey. Jadi itu sajalah semua contoh. 4 contoh untuk tajuk pecahan daripada suatu kuantiti. Okay, cikgu harap adik-adik dapat faham. Okay, dan kalau dah faham, boleh cuba jawab soalan muka surat. Okay, adik-adik boleh cuba jawab soalan muka surat 85 ni. Okay, yang ni. Okay, untuk melihat jawapan dia ataupun cara menjawab dia, adik-adik boleh buka YouTube cikgu lah. Okay, dekat playlist tahun 4, cari muka surat 85. Cikgu dah buat lah. Okay, jadi sekian dulu untuk kali ini. Kita jumpa lagi dalam video yang seterusnya. Jangan lupa like, subscribe dan share video cikgu. Okay, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera.